bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah. Allah yang telah membuat kita, Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, Allah yang masih lagi beri peluang umur kita hidup, dan Allah beri peluang dapat salat subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita diteruskan, diberi kesihatan sehingga kita dapat selesaikan sebulan Ramadan ini dengan selamat dunia dan selamat di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah, hidup kita setiap hari ni kalau kita nak hitung, kalau kita nak kira betapa banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita, lalu Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, kalau kamu nak kira betapa banyaknya nikmat yang aku beri pada kamu, la tuhsuha, nasi kamu tak dapat nak hitungnya, banyak kata Allah. Banyak-banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, salah satunya ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat yang paling besar di atas dunia ialah nikmat Islam dan nikmat iman. Besar tak besar nikmat iman, kalau orang tak ada iman tak boleh masuk surga Allah di akhirat. Jadi tuan-tuan dapat mari sembahyang subuh ni sebab ada iman. Kalau tak ada iman tak boleh mari. Sebab Allah sebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah ini ialah orang yang memakmurkan rumah Allah. Orang yang datang rumah Allah, sama ada dia datang semayang ke, dia datang belajar ke, ataupun datang iktikaf tidur di masjid pun, itu orang beriman pada Allah. Ni tuan-tuan, bulan Ramadan Nabi sebut dalam hadis, naumus shaimu ibadatun, tidur orang puasa pun boleh pahala. Kalau bulan tak puasa, tidur belum tentu lagi boleh pahala ke tak. Tapi bulan Ramadan tidur pun boleh pahala, apatah lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang suka datang masjid, suka mari belajar masjid, suka mari sembahyang masjid, ialah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Kalau orang tu dalam hati dia tak ada iman, kalau dalam hati dia tak percaya akhirat, orang ni tak suka masjid. Orang ni dia tidak akan datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga atas dunia ni ada dua tempat tuan-tuan. Sebelum kita masuk surga di akhirat, dunia ni ada surga dah. Ada dua tempat surga di dunia. Yang pertama, ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah, wa fi riwayatil ukhra ma baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Nabi kata di antara kuburku dengan mimbarku itu adalah salah satu taman daripada taman syurga Allah. Dalam riwayat yang lain, di antara rumahku dengan mimbarku adalah satu taman daripada taman syurga Allah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut, apabila idza maratum biriyadil jannah farta'u, qila wa ma riyadul jannah ya Rasul? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majalisul ilm wa majalisuz zikr. Nabi sebut apabila kamu lalu salah satu daripada taman syurga Allah dunia, kamu kena berhenti sekejap. Lalu sahabat bertanya, apakah surga ya Rasul? Apakah taman surga? Lalu Nabi kata, di mana adanya majlis zikir, di mana adanya majlis mengingatkan kamu pada akhirat, yang di mana di dalamnya menyebut tentang ilmu akhirat, itulah surga di dunia, kata Nabi. Jadi sekarang ni kita duduk dalam masjid rumah Allah, dapat semayang berjemaah, dapat dengar nasihat-nasihat daripada ulama-ulama, maka ini salah satu tanda kita sedang duduk di dalam surga Allah dunia sebelum kita duduk surga Allah di akhirat. Ini nikmat yang paling besar. Lama mana lagi waktu sekarang ni orang tidur tak bangun, tuan-tuan? Lama mana sekarang ni orang subuh pun tak semayang lagi? Ni, waktu sekarang ni pukul 6.20. Lama mana lagi orang tak semayang?
Ramai mana lagi orang yang di luar tak bangun lagi menyebut nama Allah walaupun satu kali. Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara nikmat Allah yang paling besar atas dunia ialah Allah izin seorang itu menyebut nama Allah waktu dia hidup di dunia. Dia boleh sebut nama Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Kita ni hidup hari-hari tak sebut nama Allah, sebut dunia ya tuan-tuan. Duit aku macam mana, gaji aku macam mana, anak aku macam mana, mak aku macam mana, ayah aku macam mana, adik-beradik aku macam mana. Tapi kita tak pernah sebut dalam satu hari iman aku macam mana ketika nak menghadap Allah di akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, orang yang suka datang masjid, orang yang suka mari duduk di masjid, hatta mari tidur di masjid, itulah orang yang beriman pada Allah dan beriman pada akhirat. Cuba kita tanya diri kita, mana suka kita duduk rumah Allah dengan duduk rumah kita? Kalau kita rasa kita duduk rumah kita lebih suka daripada duduk rumah Allah, artinya hati kita tak ada iman pada Allah. Orang yang hati ada iman, dia mesti dalam hati dia, aku lebih suka duduk rumah Allah, lebih tenang daripada duduk rumah aku. Kenapa? Sebab Allah berfirman, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang ingat pada Allah, hati dia tenang. Artinya kita duduk dalam rumah Allah, tak ada dunia dalam rumah Allah. Ada semayang, ada zikir, ada sebut nama Allah. Tapi kalau kita di rumah kita nampak dunia, tengok TV, tengok itu, tengok ini, akhirnya kita lupa pada akhirat. Artinya kita tidak ada iman pada Allah. Itulah iman. Iman ni Nabi sebut khairum minad dunya wa ma fiha. Harganya kalau timbang, kalau jual, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itulah iman. Ni tuan-tuan boleh mari semaya ni sebab ada iman. Kalau tak ada iman, rumah tepi surau tak boleh mari semaya. Tak usah kira tepi surau, duduk dalam surau dah pun lari balik lagi. Kalau tak ada iman. Lagu tu. Jadi kita kena syukur pada Allah. Allah beri nikmat yang begitu banyak. Dapat hidup di bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam afdahus syahr, syahrul Ramadan. Seafdal bulan ialah bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang ada atas dunia ni lebih daripada bulan Ramadan. Sebab tiga perkara disebut dalam hadis. Di antaranya yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Nabi sebut apabila datang saja bulan Ramadan. Ni hari yang ke-9 puasa bulan Ramadan. Nabi sebut apabila datang saja bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, abwab mana jamak daripada lapah babun. Allah buka semua pintu surga. Sebanyak mana pintu surga Allah? Allah buka 24 jam siang malam di sepanjang bulan Ramadan. Adapun bulan lain bukan semua pintu surga dibuka oleh Allah. Yang kedua, wa ghulqat abwabun nar. Semua pintu neraka ditutup rapat oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan. Wa sulsilatas syayatin. Yang ketiga, semua syaitan diikat oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan lain tak ada, tuan-tuan. Bulan lain ada pintu surga Allah buka, ada waktu Allah tutup. Pintu neraka ada Allah buka, Allah tutup. Syaitan di bulan lain ada sepanjang masa. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah beri peluang supaya kita mudah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, supaya kita rapat dengan Allah, supaya kita taqarrub dengan Allah, supaya kita sentiasa muraqabah dengan Allah. Rasa Allah duk tengok kita, duk perhati kita, supaya kita setiap hari kita supaya kita banyak menyebut nama Allah daripada menyebut nama selain daripada Allah. Hari ni 9 hari dah puasa, tuan-tuan. Cuba tanya diri masing-masing, berapa banyak dah baca Quran? Berapa banyak dah baca Quran? Mana banyak dalam satu hari baca Quran dengan baca WhatsApp? Mana banyak satu hari baca Quran dengan baca benda lain?
Kadang-kadang metro tu tuan-tuan berapa puluh muka surat kita boleh baca. Tetapi kenapa Quran kita tengok satu muka surat pun kita berasa malah dah. Al-Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna thiqata minaz zunubi tamna'u min khiffatil ibadah. Sesungguhnya seorang itu apabila dosanya banyak, maka dia berasa susah nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Berasa susah nak tengok Quran, berasa malah nak baca Quran, berasa malah nak dengar orang kuliah, berasa malah nak puasa, berasa malah nak bangun sembahyang malam. Sebab tanda kita ni dosa banyak, kata Imam Ghazali. Supaya orang penyakit banyak lah tuan-tuan, nak jumpa doktor takut. Dia tak nak jumpa doktor, dia takut. Sebab kalau jumpa doktor, doktor akan beritahu, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni kena potong, ni lagu ni, lagu ni. Begitu juga orang yang ada dosa banyak, dia takut. Allah sengaja dia buat dia susah nak buat amal. Susah nak mari masjid. Susah nak mari dengar orang kuliah. Sebab itulah tuan-tuan yang ada ni, kena syukur pada Allah. Allah beri peluang kita hidup 9 hari dah Ramadan. Ramai mana kawan kita yang Allah ambil tak sempat dengan Ramadan. Tapi kita ni Allah beri peluang dapat hidup di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat sebulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan Allah jadikan tahun ni Ramadan, kalau akhir diri kita, Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau Allah panjangkan umur sempat lagi Ramadan tahun depan, insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan puasa tahun depan puasa yang terbaik di dalam hidup kita. Lagu itulah tuan-tuan, setiap hari kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperbanyakkan doa kepada Allah lebih-lebih lagi di bulan yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian Allah menyatakan sifat orang beriman ini, wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah Taubah ayat 18. Allah menyebut sifat orang beriman ni ada 3 di dalam ayat ini. Yang pertama, wa aqamas salah, mereka mendirikan sembahyang. Aqama yuqimu, orang yang mendirikan sembahyang. Makna mendirikan sembahyang artinya dia bersedia untuk sembahyang. Dia berasa orang panggil ada zuk, ada berasa satu perasaan yang rasa aman, rasa tenang apabila dia mendirikan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ajar kepada kita tuan-tuan, kalau kita ada masalah, wasta'inu bis sabri was salah. Allah ajar supaya kita sabar dan sembahyang. Adapun kita ni tuan-tuan, kalau kita ada masalah, kita pergi jumpa orang, kita tak jumpa dengan Allah. Sedangkan yang buat masalah tu Allah. Yang menghilangkan masalah itu Allah juga. Makhluk tak ada kuasa tuan-tuan, walaupun sebesar zarah. Tak ada kuasa makhluk. Tuan-tuan boleh mari sini, siapa dia beri kuasa tuan-tuan boleh mari? Siapa boleh beri? Kereta boleh beri? Motor boleh beri? Kalau tuan-tuan kata kereta boleh mari, ramai mana orang ada kereta, kenapa tak mari masjid? Kalau tuan-tuan kata motor tuan-tuan bawa boleh mari masjid, ramai mana orang ada motor, kenapa tak boleh mari sembahyang masjid? Kalau tuan-tuan kata sihat tuan-tuan tu boleh mari masjid, betapa ramai orang yang sihat, kenapa dia tak sembahyang? Kenapa tak sebut nama Allah? Artinya itu bukan semua itu. Motor ke, kereta ke, anak ke, isteri ke, rumah ke, semua itu bukan semua. Yang memberinya ialah la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak gerak satu zarah pun makhluk atas dunia melainkan dengan izin daripada Allah. Semut seekor pun kalau Allah tak izin tak boleh bergerak tuan-tuan. Daun kayu satu lah pun Allah tak izin tak jatuh, tak bergerak tuan-tuan. Mata kita ni kalau Allah tak izin nak akak, nak tutup pun tak boleh. Lepas tu mana hebatnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu kena cek diri kamu, perhati diri kamu. Siapa yang buat? Tuan-tuan tadi makan sahur, nasi, siapa buat nasi? Tuan-tuan kata nasi orang buat masak. Orang siapa buat? Orang tu siapa buat? Ada mata, ada tangan, ada kuku, ada rambut, ada hidung. Boleh menyawa. Siapa buat? Lepas tu boleh makan. Dalam makan ni, makanan kita pula suap kok mulut pula. Ada bibir mulut, ada gigi, ada lidah, ada jantung, ada paru-paru. Siapa buat?
Doktor boleh buat. Hospital boleh buat. Kerajaan boleh buat. Semua tak boleh. Yang buatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa pun yang ada di atas dunia ini yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerajaan pun yang ada atas dunia ni yang boleh mengatasi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Semua kerajaan yang ada atas dunia ni dalam kekuasaan Allah, dan Allah itu berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Karena makhluk ni Allah yang cipta, Allah yang buat, maka Allah tu mustahak, Allah tu lebih besar, lebih segala-gala daripada makhluk. Itulah Allah. Sebab tu kita hidup ni, kita kena rasa kita ni hamba, jangan kita rasa kita tuan. Kita kena rasa kita ni hamba, kita kena rasa kita ni lemah, kita kena rasa kita ni berhajat kepada Allah 24 jam, siang malam, pagi petang, berhajat kepada Allah. Tidak ada satu saat pun hidup kita atas dunia waktu yang kita tidak berhajat pada Allah. Semua berhajat pada Allah. Bernyawa ni hajat. Kalau Allah tarik nyawa macam mana? Mati. Artinya tak ada kuasa. Artinya tidak ada kekuatan. Artinya kita ni lemah. Setiap masa berhajat, bergantung kepada Allah. Maka tak dapat tidak, orang yang berjaya atas dunia ialah yang pertama disebut oleh Allah, wa aqamas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Kita ni tuan-tuan kena jaga sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Kalau boleh berjemaah. Subuh berjemaah, zuhur berjemaah, asar berjemaah, berjemaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau kejar dunia, kadang-kadang nak semayang pun tak ada. Tak sekira nak jemaah, semayang pun tak. Tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, balik kerja lepas asar, contohlah pukul 5 balik kerja ataupun pukul 4. Kadang-kadang maghrib duduk atas kereta lagi, atas jalan raya jam. Lepas tu kadang-kadang maghrib tak semayang, duduk atas kereta jam. Sampai di rumah isyak letih pula, nak mandi, makan, tidur, tak ada semayang. Kadang-kadang maghrib dah semayang, isyak dah semayang. Lepas tu sebelum subuh pergi kerja dah semayang pula zuhur. Itu subuh. Lepas tu zuhur waktu orang rehat, kita ada mesyuarat tu, mesyuarat ni akhir tak semayang. Asar pun lagu tu juga. Akhirnya kadang-kadang hidup kita 5-60 tahun tak pernah semayang. Habis masa ke dunia, habis masa dengan tak semayang. Allahu Rabbi. Orang tak semayang tuan-tuan, hina lebih daripada anjing dan babi. Mana-mana orang yang tak semayang, air hujan yang jatuh atas rumah dia lebih kotor daripada air kecil anjing dan babi. Orang yang tak semayang hidup atas dunia, kalau kita makan dengan dia, lebih kotor daripada kita panggil anjing dan babi makan bersama kita. Ada satu hadis riwayat menceritakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu dia jadi khalifah tuan-tuan. Waktu dia jadi khalifah, satu hari ada orang mati. Jadi bila ada orang mati, letak dalam keranda untuk disolatkan jenazah. Yang jadi imamnya ialah Sayyidina Abu Bakar sebab dia khalifah. Dia jadi imam semayang tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang tu, jenazah dalam keranda bergerak tuan-tuan. Lalu lepas daripada semayang, Sayyidina Abu Bakar kata, cuba kamu buka tengok. Tengok mayat tu jadi babi tuan-tuan. Mayat tadi jadi babi. Zaman kita ni Allah tak tunjuk tuan-tuan. Dibuka tengok jadi babi. Kenapa jadi babi? Ada 3 sebab disebut di dalam hadis Nabi SAW. Orang yang mati dirupakan jadi babi, ada 3 sebab atas dunia. Yang pertama, dia tak pernah semayang. Yang kedua, Allah beri harta, dia tak keluar zakat. Yang ketiga, dia hidup atas dunia tak pernah dengar nasihat daripada ulama. Orang mengajar tak pernah mari. Orang mengajar, dia tak pergi. Orang duk mengajar di masjid, mengajar di surau, dia tak pergi, dia tak dengar. Dia buat cara dia je. Orang yang ada salah satu daripada 3, Nabi kata, bila dia mati masuk kubur, Allah rupakan dia wajah babi. Wal-iyazubillah. Sifat orang beriman yang pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, wa'ataz zakah. Orang yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.
Allah beri kita harta, tuan-tuan. Siapa haul, siapa masa, kita keluar zakat. Sayang kenapa? Bukan harta kita. Allah beri pinjam sekejap ya tuan-tuan. Ni, nyawa ni Allah beri pinjam. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Allah beri kita sihat pagi ni. Belum tentu lagi petang ni kita sihat atau sakit. Ni kadang-kadang kita sihat sekarang. Tubik masjid jatuh tangga mati. Kadang-kadang waktu sekarang kita sihat. Naik motor langgar mati. Artinya Allah beri pinjam. Sekejap ya Allah beri pinjam. Siapa masa Allah tarik. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Nabi kata seafdal sedekah kamu sedekah di bulan Ramadan. Ni peluang kita nak buat baik ni tuan-tuan. Bulan ni lah. Nabi ni disebut dalam hadis Bukhari orang yang paling pemurah, tetapi lebih pemurah bila datang bulan Ramadan. Bulan lain Nabi tu pemurah dah tuan-tuan, tapi bila mari Ramadan lebih murah lagi. Allahu akbar. Kita ni bulan lain kedekut, mari Ramadan lagi kedekut. Bulan lain pun kita tak derma, nak mari Ramadan nak derma, berasa susah. Nabi disebut dalam hadis riwayat Bukhari, bila datang bulan Ramadan Nabi kuat ibadat. Bila nak habis Ramadan semakin kuat. Kita ni awal yang kuatnya 10 akhir yang tipu di dunia, tipu di baju raya, tipu di seluar raya, tipu di pasar raya. Nah, dekat nak habis 10 Ramadan bini pun ajak, abang malam ni cuti dah, tak payah tarawih, kita pergi masjid India cari baju. Sebab saya dengar promosi baju 2 lah serial ya. Kasut selari 20 sen. Jadi murah. Jadi abang kena ambil cuti malam ni, tak payah pergi tarawih. Tok lelaki pergi ditipu oleh anak dan isteri. Tiba-tiba malam dia tinggal tarawih, malam itulah Allah panggil dia balik menghadap Allah. Kita ni tuan-tuan takut Allah panggil kita, kita mati Allah cabut iman. Orang beriman ni takut 2 perkara atas dunia. Yang pertama, mati Allah tak ampun dosa. Yang kedua, mati Allah tak terima ibadat yang kita buat. Kita ni dah takut tak boleh duit, takut tak boleh gaji, takut orang buang, takut orang ni. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana kalau kita mati Allah kekalkan dalam api neraka Allah di akhirat. Kita tak pernah fikir pun dalam hidup kita ni, kalau aku mati Allah kekal dalam api neraka, nak buat macam mana? Tuan-tuan yang ada ni, berapa kali tuan-tuan kita doa, ya Allah jangan cabutlah iman aku waktu aku mati. Berapa kali sehari kita doa? Nabi kita tiap-tiap sembahyang Nabi doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam tiap-tiap sembahyang Nabi doa, ya Allah jangan palingkan hatiku, tetapkan hatiku. Nabi baca tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu sembahyang. Kita dah tak baca. Kadang-kadang Nabi sebut umatku akhir zaman yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Umatku akhir zaman ada paginya beriman, petang jadi kafir pada Allah. Petang beriman, pagi keesokannya kafir, dan ditakuti mati dalam keadaan dicabut iman oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Tak ada iman. Sebab jual dunia, jual agama dengan dapat habuan daripada dunia. Nampak dunia lebih besar daripada akhirat. Sebab tu bila kita nak semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah yang terbesar, Allah Maha Besar. Malaikat kata tipu, dalam hati kamu duit lebih besar daripada Allah. Bila kita semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah terbesar. Malaikat kata tipu, rumah kamu lebih sayang daripada rumah Allah. Bila kita semayang, kita sebut Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Malaikat kata tipu, dalam hati kamu dunia lebih besar daripada akhirat. Kamu hidup tak pernah fikir akhirat, fikir dunia. Pagi ni nak makan apa, petang ni nak makan apa, minggu depan nak beli kereta macam mana, nak buat rumah magelur lagi ke, nak sambung rumah ke. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana kita duduk dalam kubur seorang diri satu hari nanti. Tak pernah fikir. Allahu Rabbi. Cuba tuan-tuan fikir sekejap yang mana ada ni. Kalau takdir Allah ambil nyawa kita hari ni, apa bekal kita nak menghadap Allah? Semua yang ada ni, cuba fikir. Duk nengung dulu sebentar. Menu
Ya Allah, kalau aku mati hari ni, apa bekal aku nak menghadap Allah? Bekal apa? Masuk kubur, malaikat tanya, Man Rabbuk? Kamu hidup atas dunia, siapa Tuhan kamu? Siapa beri makan? Siapa beri minum, beri nyawa? Nak jawab Allah. Allah mana waktu hidup kita tak pernah sebut nama Allah. Nak sebut Allah. Allah macam mana dalam hati kita ada dunia, tak ada Allah? Dalam hati tu tak ada Allah, ada dunia. Nak sebut Allah macam mana dalam kubur? Malaikat tanya. Dan jawapan di dalam kubur bukan dijawab dengan mulut, jawab dengan iman. Bagaimana nak ada iman kalau tak sembahyang? Bagaimana kalau nak ada iman kalau tak pernah datang masjid? Bagaimana nak ada iman kalau tak jemaah? Bagaimana nak ada iman kalau kita tidak suka pada rumah Allah? Iman ni mustahak. Kerana iman tidak ada jual di kedai. Iman tidak ada jual di mana-mana tempat. Melainkan iman itu ada di dalam hati orang yang benar-benar takut kepada Allah. Sifat yang ketiga orang beriman, Allah menyatakan walam yakhsha illallah. Orang ini tidak takut dalam hati dia, melainkan takut kepada Allah. Kita ni takut benda lain banyak. Contohnya anak kita kalau hantar belajar agama, takut CJ tak ada nak makan apa. Kalau mengaji akhirat, mengaji Quran, mengaji kitab, CJ tak ada tuan-tuan. UPSA tak ada, PMA tak ada. Apalagi SPM tak ada. Still ijazah tu, diploma, degree semua tak ada. Lepas tu nak kerja apa anak aku? Kita syirik pada Allah. Kita semayang, semayang kita Allah tak terima. Contoh kita ada 10 orang anak. Seorang pun tak hantar mengaji akhirat. Semua hantar belajar dunia. Yang ni doktor, yang ni engineer, yang ni pensyarah, yang ni itu. Tapi bila mak mati, seorang pun tak boleh jadi imam sembahyang jenazah. Bila ayah mati, seorang pun tak boleh baca Yasin. Sebab apa? Sebab besarkan dunia daripada akhirat. Sedangkan dunia ni kita duduk sekejap ya. Nabi sebut a'maru ummati baina 60 ila 70. Kebanyakan umatku hidup dunia antara 60 hingga 70 tahun. Tapi hidup akhirat kekal. Bagaimana kalau Allah kekal dalam api neraka? Tuan ni ada ni, cuba fikir kalau kita mati hari ni, apa bekal nak bawa menghadap Allah? Apa bekal? Ni tuan-tuan ni, bulan Ramadan mengatuk pun mari, juga duduk nak dengar nasihat. Inilah bekal dalam kubur. Bekal kita di atas dunia, kita buat benda baik, bekal itulah yang kita akan terima dari hadapan Allah di dalam kubur. Kubur ni tuan-tuan, Allahu Rabbi, lebih takut. Sayyidina Osman bila sebut saja kubur menangis. Sahabat Nabi yang paling banyak menangis Sayyidina Osman di antaranya. Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Lalu dia ke kubur menangis tuan-tuan. Tengok kubur menangis. Janggut dia panjang, janggut dia lebat. Sehingga hadis riwayat mengatakan Sayyidina Osman bila menangis semua janggutnya basah. Sampai sahabat bertanya, ya Osman, limaza tabki? Kenapa kamu menangis? Dijawab oleh Sayyidina Osman, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu min manazilil akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aisar. Kata Imam, dijawab oleh Sayyidina Osman ibnu Affan. Kata Sayyidina Osman ibnu Affan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur itu adalah tempat yang pertama daripada tempat akhirat. Barang siapa yang masuk kubur dia selamat, maka selepas daripada kubur dia akan selamat. Dan kalau seorang itu masuk kubur, dia tak selamat, maka selepas daripada itu dia semakin tak selamat. Dan aku takut diri aku ni di dalam kalangan orang yang tak selamat bila masuk kubur. Allahu Rabbi. Itulah Sayyidina Osman. Padahal Sayyidina Osman ni Nabi kata, ya Osman, anta fil jannah. Kamu masuk surga. Takut tak selamat dalam kubur. Allahu Rabbi. Pak kita ni tuan-tuan bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Allahu Rabbi. Bagaimana kita nak menghadap Allah masuk kubur yang sunyi tuan-tuan? Ada seorang ulama tu dia buat satu lagu. Dia sebut, matilah kamu seorang yang diri,
matilah kamu seorang yang diri, sekaliannya waris semuanya kembali, tinggallah kamu di dalam kubur seorang yang diri, di dalam kubur yang sunyi. Kita ni tuan-tuan, satu hari kita akan mati tuan-tuan. Duduk seorang dalam kubur sunyi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bila seorang itu mati, ayah pun tak ada, mak dia tak ada, adik-beradik tak ada semua. Seorang diri dia menghadap Allah. Sebagaimana dia datang dunia dulu seorang, balik menghadap Allah pun seorang. Kita mari dunia telanjang tuan-tuan, balik menghadap Allah telanjang. Tuan-tuan tengok orang beranak. Ada tak beranak tubik pakai baju? Ada? Tak ada. Telanjang. Mati pun orang hidup tolong bubuh kain. Kalau orang hidup tak bubuh kain, telanjang juga. Maknanya tak ada nilai di sisi Allah harta dunia. Sehingga disebut dalam hadis Nabi, "Lau kanatid dunya indallah hajana ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma." Kalau dunia ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan beri minum air seteguk bagi orang yang kafir pada Allah Ta'ala. Maknanya dunia ni semua, dengan sayap nyamuk pun mahal sayap nyamuk lagi tuan-tuan. Tak ada nilai di sisi Allah. Yang ada nilai di sisi Allah ialah orang yang ada iman di dalam hatinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Walau kana habsyian, Nabi kata, walaupun dia orang yang kulit hitam, walaupun dia orang asli, walaupun dia orang dalam hutan, tak ada harta, tapi ada iman, lebih mulia daripada orang yang kaya atas dunia. Jadi kita hidup ni tuan-tuan kena cari iman, kena cari amal, kena cari ilmu, kena belajar, buat amal dan iman kepada Allah. Itulah tanda orang itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi kalau kita tak belajar, bagaimana nak ada iman? Belajar, mari semayang, mari masjid, belajar kitab, belajar tu, belajar ini. Sebab tu Maulana Yusuf Kandahlawi, Maulana Zakaria Kandahlawi dia sebut dalam kitab dia ni, pada Fadailul A'mal, dalam kitab Fadilat buat amal tuan-tuan. Dalam salah satu dia sebut dalam kitab Fadailul A'mal ialah Allah sediakan surga orang mukmin di akhirat lebih luas 11 kali daripada dunia yang Allah buat. Dalam kitab Fadailul A'mal, paling kecil surga Allah buat di akhirat 11 kali dunia ni besar tuan-tuan. Dunia ni besar mana? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sekali ya. Hak sekali pun manusia tak habis nak raung, tapi paling kecil Allah buat di akhirat surga 11 kali dunia yang ada. Kalau Tuhan buat surga sama luas dengan Kuala Lumpur, tak apa dah. Tapi akhirat paling kecil surga 11 kali dunia ini. Dunia ni 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Naik kapal terbang tak habis lagi. Satu dunia ni pusing. 1 hari, 2 hari, sebulan tak habis. Tu baru satu dunia tak habis. Apatah lagi paling kecil surga Allah buat di akhirat 11 kali dunia, kata Imam. 11 kali dunia. Allahu Rabbi, sebab ada iman. Orang yang ada iman, walaupun dia masuk neraka, Allah buat keluar masuk surga. Sebab ada iman. Itu dia. Itu mahalnya iman tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni bulan Ramadan mengatuk lagi, susah lagi, tinggal anak bini mari sembahyang subuh jemaah, sebab ada iman di dalam hati. Kalau tak ada iman, orang bang, biarlah aku nak tidur sedap lagi. Tiba-tiba waktu tidur tu Allah panggil balik menghadap Allah. Nabi sebut di antara akhir zaman, bala akhir zaman, mautu faja'ah, orang mati mengejut, mati tak ada sebab di akhir zaman. Mati tak ada penyakit. Ramai ni sihat mati, tidur mati. Inilah yang kita takut tuan-tuan di akhir zaman. Nabi sebut umatku 2 penyakit akhir zaman, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasih pada dunia dan takut pada mati. Bagaimana kasih dunia? Saya nak mati sebab duit banyak, sebab harta banyak, sebab kawan ramai, sebab rumah besar, sebab adik-beradik ramai, sebab itu, sebab ini. Jadi tak nak mati lagi, kalau boleh nak umur panjang. Inilah yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita alhamdulillah syukur pada Allah. Allah beri sihat.
Mudah-mudahan puasa ada lebih kurang 20 hari lagi, Allah sempurnakan kita puasa Ramadan. Kalau Allah jadikan umur kita terakhir tahun ni, Allah jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik untuk kita tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang terakhirnya ialah disebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu ila al-masjid fashhadu lahu bil iman." Nabi kata, apabila kamu tengok seorang laki-laki kerja dia hari-hari berulang ke masjid. Zuhur pergi masjid, asar pergi masjid, maghrib pergi masjid, isyak pergi masjid, subuh pergi masjid. Siapa tu? Fashhadu lahu bil iman. Nabi kata, itulah orang yang beriman pada Allah. Ni kita ni hari-hari masjid tak berulang, tapi berulang kedai. Pagi kedai kopi, tengah hari kedai kopi, maghrib orang duduk semayang, kita kedai kopi. Orang duduk belajar lepas maghrib, kita duduk shopping pasar raya. Duduk berulang, gimari. Hidup kita 5-60 tahun ni tuan-tuan, kadang-kadang habis masa tempat yang tak ada faedah lebih banyak daripada tempat yang berfaedah. Disebut dalam hadis, satu saat saja kamu duduk tempat yang tak ada faedah di dunia, kamu akan menyesal di akhirat. Tak usah lama tuan-tuan, satu saat ya. Kita akan menyesal di akhirat kalau Allah beri nampak tengok. Allahu Rabbi. Sebab itulah Imam Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni umur dia mati tuan-tuan 47 tahun ya. Pendek je umur 47 tahun. Waktu dia umur 40 tahun, dia boleh mengarang kitab lebih daripada 600 buah kitab. Imam Nawawi rahmatullah alaih. 47 tahun umur dia, semua habis dengan mengarang kitab siang malam pagi petang. Mengarang kerja dia, tak ada kerja lain, mengarang. Sampai kan ulama menyebut tak sempat nak tengok dunia, tak sempat. Kerja dia mengarang kitab ya. Siang malam, pagi petang, siang malam. Satu hari Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia menulis tempat gelap, tak ada cahaya, lampu tak ada. Allah jadikan pen dia tu lampu waktu dia mengarang kitab. Siang malam mengarang kitab, tulis kitab. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kalau tuan-tuan pergi ziarah kubur dia di Syria, di Suria no, kubur dia ada satu pokok tuan-tuan tumbuh di atas kubur itu dengan izin Allah, dan setiap daun di pokok itu tertulis kalimah Allah, 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 Allah. Itulah Imam Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni tuan-tuan, di antara kitab yang masyhur dia mengarang ialah Al-Azkar lil Imam Nawawi rahmatullah. Azkar makna jamak daripada zikir. Zikir makna ingat kepada Allah. Dia mengarang satu kitab nama Al-Azkar. Perhimpunan orang yang ingat kepada Allah. Di antara amalan yang ditulis Imam Nawawi, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca 3 kali pagi dan petang. Sayyidul istighfar tuan-tuan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar 3 kali waktu pagi, tiba-tiba dia mati sebelum daripada maghrib, namanya tertulis di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia baca waktu petang pula 3 kali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca waktu malam atau petang, tiba-tiba dia mati malam sebelum daripada subuh, namanya ditulis oleh Allah di pintu surga. Itu Nabi sebut dalam hadis. Itu ya tuan-tuan, wa ammah tu ya hari-hari. Nida pagi 3 pinggang makan nasi. Tengah hari garang 3 pinggang pula. Petang garang 3 pinggang pula. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi ikan singgang. Malam roti sardin pula. Jadi mana bekal akhiratnya? Hak tu bekal dunia, perut kenyang, boleh buat amal. Sebab tu Nabi kata makan tak salah. Al-aklu lil ibadah la lisyahwat. Bila kamu makan, kamu niat buat ibadat, bukan kuat nafsu, tidak. Nak makan tuan-tuan, kita cuik nasi, diajar oleh Nabi kita, aku makan ni, mudah-mudah aku makan sahur ni ya Allah, mudah aku nak sembahyang subuh.
Mudah aku nak semaya zuhur, mudah aku nak semaya asar. Kena niat macam tu baru boleh pahala. Tapi tak, kita makan nak suruh kenyang, maka tak dapat pahala. Lepas tu maghrib sekarang buka puasa pula tuan-tuan. Allahumma laqasamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, aku beriman denganmu, aku percaya kamu, dan aku buka rezeki ni dengan rezekimu. Ya Allah, aku buka puasa. Kalau kamu tak beri makan, aku tak boleh makan. Ya Allah, baru boleh pahala. Makan maghrib, ya Allah, mudah-mudahan nasi masuk dalam mulut aku ni, aku boleh sembahyang maghrib berjemaah, aku boleh sembahyang isyak berjemaah, aku boleh berterawih, dan yang paling besarnya boleh bangun tahajud dan boleh sembahyang subuh berjemaah pada pagi esok. Niat macam tu, setiap nasi yang masuk dalam mulut kita dapat pahala ibadah. Tapi kita tak ada niat. Niatnya kenyang berhenti, tak kenyang tak berhenti. Niat macam tu tak boleh pahala. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kadang-kadang ada sahabat yang tak makan Allah bagi kenyang. Ada orang yang tak pernah makan dalam hidup dia, Allah bagi kenyang. Kenapa? Kerana kenyang itu asbab, yang memberi sebab ialah Allah. Yang memberi kenyang Allah, bukan nasi. Itu dia benda. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, di bulan yang mulia ini banyakkan kita muhasabah diri kita, banyakkan kita taqarrub dengan Allah, banyakkan kita kembali. Bulan Ramadan ni syahrul inabah, bulan kita untuk kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang suci, mudah-mudahan Allah sucikan tubuh kita daripada dosa seperti hari yang kita dilahirkan daripada mak kita. Dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, diampun dosanya kayaumi walad ummuhu, seperti dia baru dilahirkan daripada perut mak dia. Allahu Rabbi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita tuan-tuan, dapat sempurnakan Ramadan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri peluang untuk kita tengok Nabi kita Muhammad SAW dunia, dan dapat tengok Nabi di akhirat nanti. Sebab ada hadis riwayat, wal wailu liman la yarani yaumal qiyamah, orang yang paling celaka di akhirat, orang yang Allah tak beri izin tengok muka aku di akhirat nanti. Nabi sebut 3 kali hadis ni, wal wailu liman la yarani yaumal qiyamah, wailu liman la yarani yaumal qiyamah, orang yang paling celaka di akhirat, orang yang tak dapat lihat wajahku di akhirat. Nabi tak pernah sebut dalam hadis orang yang paling celaka orang tak ada diploma, tak ada degree, tak ada PhD, tak ada rumah, tak ada kenderaan, tak ada anak. Tak ada pernah hadis riwayat macam tu. Tapi Nabi kata orang paling celaka orang tak dapat tengok wajahku di akhirat. Allahu Rabbi, bagaimana kita hidup dunia nak tengok Nabi? Ada 3 kata ulama. Salah satunya ialah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan cara Nabi, berjalan cara Nabi, pakaian cara Nabi, sembahyang cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk tandas cara Nabi. Nabi kata masuk tandas kaki kiri, kita masuk kaki kanan. Tu benda paling kecil tuan-tuan. Tubik tandas Nabi kata kaki kanan, kita tubik kaki kiri. Masuk masjid Nabi kata kaki kanan, keluar kaki kiri, kita keluar kaki kanan, masuk kaki kiri. Itu benda yang paling kecil. Habib Hasan Syatiri beritahu, setiap sunnah Nabi walaupun kecil, cahaya untuk kamu di akhirat nanti. Allahu Rabbi. Semayang pakai serban sunnah Nabi, siwak sunnah Nabi, banyak sunnah Nabi. Kalau kita tak boleh amal semua, amal yang sekadar yang kita mampu. Kenapa? Setiap sunnah Nabi itu cahaya di akhirat untuk kita. Cahaya itulah untuk bawa kita masuk surga Allah di akhirat. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, semaya jemaah sunnah Nabi. Senyum, jumpa orang senyum, sunnah Nabi SAW. Maaf pada orang tu sunnah Nabi SAW. Ada seorang sahabat tuan-tuan, ni yang terakhirlah. Sahabat ni dia tak ada buat amalan lain. Amalan dia setiap hari apa dia? Bila dia nak tidur malam, dia doa. Ni tuan-tuan kena dengar ni. Dia nak tidur malam, doa dia macam mana? Ya Allah, aku maaf semua orang yang buat salah padaku. Itu yang doa dia. Setiap malam doa dia, bila dia nak tidur malam, letak kepala atas batal, ya Allah, apa saja orang buat salah padaku, orang buat jahat padaku, aku maaf semua ya Allah. Tidur malam esok pun doa macam tu juga. Tidur lusa pun macam tu juga. Bila dia mati masuk surga bighairi hisab. Tu ya amalan. Maaf pada orang. Allahu Rabbi. Kita ni kadang-kadang orang buat jahat pada kita, kita simpan sampai mati. Macam mana nak masuk surga Allah Ta'ala?
Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang tak semayang, tengok orang jahat, kita rasa kita lebih baik daripada dia. Sedangkan Imam Ghazali beritahu, kalau kamu tengok orang buat maksiat depan kamu, kamu kena anggap dia lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Sebab waktu dia buat maksiat, dia tak dapat hidayah Allah. Tapi mana tahu waktu dia mati, dia ada iman daripada Allah. Kamu yang ada iman, kamu buat maksiat pada Allah Ta'ala. Itu disebut oleh Imam Ghazali. Itu hebatnya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Yang terakhir, satu hari seorang wali Allah lalu seekor anjing, tuan-tuan. Anjing ni najis yang paling kotor atas dunia. Najis mughallazah dipanggil, anjing dan babi. Anjing ni duduk tepi lokan, tuan-tuan, kotor lagi, ada kudih lagi, keluar nanah lagi, kotor anjing. Seorang wali Allah lalu ke tepi anjing, dia pun tengok anjing kotor. Dalam hati dia kata macam mana? Cemarnya anjing, dia rasa dia comel. Lalu Allah beri ilham, anjing tu boleh bercakap, tuan-tuan. Anjing tu kata, wahai imam, kamu sebut dalam hati kamu, aku ni kotor, aku ni cemar. Sedangkan bukan aku nak jadi anjing, Allah yang buat aku anjing. Tapi kalau kamu sentuh dengan aku, kamu boleh sama dengan 7 kali air. Sekali air tanah, cuci. Tapi hati kamu yang ada riak, yang ada ujub, jikalau basuh dengan air yang ada atas dunia, tak cuci lagi, kata dia. Anjing tu tegur saat ni wali, tuan-tuan. Lalu wali tu menangis, menyesal pada Allah. Tubna ya Allah wa nadimna ya Allah. Menyesal pada Allah, istighfar. Dengan sebab dalam hati dia litah anjing lebih cemar daripada dia. Itu pun telah ditegur oleh seekor anjing. Allahu Rabbi. Hadis riwayat Imam Bukhari, seorang yang buat jahat di atas dunia, satu hari dia beri minum air pada seekor anjing. Anjing tu nak turun minum air tak boleh, tuan-tuan, tak sampai. Jilat-jilat tak sampai. Dia ni orang yang berzina, orang yang bunuh orang yang macam-macam maksiat, tak pernah buat baik dalam hidup. Dia tengok anjing tak boleh minum, dia pun turun, tuan-tuan, buka kasut, ambil air. Wak naik, minum di mulut anjing, minum. Sampai anjing tu kenyang, baru dia wak lari tangan dia. Dengan sebab dia beri minum air anjing tadi, semua dosanya Allah ampun dan masuk surga Allah di akhirat. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, Allah ajar pada kita, walaupun kamu baik, jangan kamu anggap kamu lebih baik daripada orang yang jahat. Itu dia benar. Seorang ulama Indonesia nama Guru Sekumpul, dalam kitab dia menyebut ada 10 wasiat. Rumah hamba ada kitab itu. Dalam 10 wasiat itu, yang pertama di antaranya, jangan kamu anggap diri kamu lebih baik daripada orang lain. Kita ni kadang-kadang kita mari sembahyang subuh jemaah, orang tak mari, kita telitah dalam hati kita, aku mari masjid, rumah tu tak mari. Sedangkan dia ahli surga, kita ahli neraka. Itulah iman. Diajar kita doa, ya Allah, jiran aku tak pernah sembahyang, beri hidayah ya Allah. Jiran aku tak pernah mari masjid, beri hidayah ya Allah. Dan aku yang kamu beri hidayahnya, aku takut waktu aku mati, mu tarik iman aku ya Allah, mu tarik hidayah aku ya Allah. Jangan ya Allah, sebab Allah kira innamal a'malu bil khawatim. Allah kira yang akhir. Mudah-mudahan akhir kita Allah mati dalam iman, insya-Allah, amin. Allah mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia sebut dengan yakin la ilaha illallah, luruh 4,000 dosa besar yang ada pada diri dia. 4,000 dosa besar gugur dengan sebut la ilaha illallah. Orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah tidak disentuh oleh api neraka di akhirat. Api neraka tak hangus, tuan-tuan, bakar orang yang yakin pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La mawjud illallah, la wujud illallah. Tidak ada benda yang ada, Allah yang mengadakan. Dan tidak ada benda yang ada melainkan semua akan balik berjumpa dengan Allah di akhirat. Tak ada satu pun benda tadi ni kekal, tuan-tuan. Nyawa tak kekal, harta tak kekal, pangkat tak kekal, anak bini tak kekal. Yang kekal ialah amal yang kita buat duduk bersama kita di dalam kubur, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah tandakan nama kita ni ahli surga, insya-Allah. Kalau nama kita sekarang ni ahli neraka, mudah-mudahan Allah sapu, Allah tulis ahli surga, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah, tuan-tuan, kuliah subuh di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita, dapat kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, sekarang ni saya tamat belajar di Yaman lebih kurang setahun dah, dan sekarang ni saya buka pondok, tuan-tuan, madrasah sendiri di Kelantan, di Macang, Kelantan.
Madrasah saya sekarang ni ada 120 orang pelajar. Belajar percuma sampai mati. Tak ada kena bayar, api tak kena bayar, air tak kena bayar, tapi makan minum sendiri. Api air tak payah bayar, tempat tak payah bayar. Belajar sampai mati free, tak payah bayar. Yang bayarnya Allah bayar surga di akhirat. Belajar percuma, siang hari malam belajar. Pondok saya tu di Macang, Kelantan. Orang panggil ustaz budak, semua orang kenal. Padahal tua dah ustaz budak lagi. Dalam YouTube ustaz budak. Kenapa panggil ustaz budak? Sebab saya mula mengajar saya umur 12 tahun, tuan-tuan. Sekarang ni umur nak masuk 30 tahun. Umur 12 tahun mula mengajar. Umur 12. Belajar di Yaman lebih kurang 6 tahun, tuan-tuan. Balik tu buka pondok sekarang, di Kelantan. Jadi tuan-tuan yang ada ni, suka cerita lah tuan-tuan. Saya mana-mana saya mengajar, saya kutip derma, tuan-tuan. Sedekah. Mana-mana tuan-tuan nak beri derma, boleh beri di atas sejadah. Kita minta pihak surau letak sejadah satu, insya-Allah di tengah ni. Tuan-tuan, kalau ada derma, ada zakat ke, ada apa-apa boleh letak atas sejadah di tengah ni. Hok luar-luar tu boleh letak. RM50 ke seorang, RM100 untuk pondok masjid saya, insya-Allah. Sebab Nabi sebut, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Mana-mana orang yang derma, orang nak buat masjid, Allah buat satu istana untuk dia duduk dalam surga Allah di akhirat. Istana dalam surga Allah bagi, Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, yang ada zakat, yang ada sedekah apa-apa boleh letak di atas sejadah ni, tuan-tuan, insya-Allah. Ataupun tuan-tuan nak jumpa saya sendiri lepas pada ni, nak beri cek ke sebagainya, boleh. Orang perempuan kalau tak bawa duit, buang gelang-gelang cicing letak situ. Terjual buat masjid, tak ada masalah. Tuan-tuan, belajar percuma, tak ada nak cari macam mana, belajar percuma. Allahu Rabbi. Kalau tuan-tuan ni boleh pergi ziarah pondok saya, insya-Allah di Kelantan. Kalau pergi Kelantan, di Macang, tanya orang mana ustaz budak. Orang Kelantan semua tahu. Kalau tak tahu tu nak mati. Itu dia. Orang Kuala Lumpur pun ada belajar 5 orang. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada anak boleh pergi hantar. Saya nak dalam 50 orang lagi boleh. 50 orang pelajar. Umur 12 tahun ke atas. Tak kira umur berapa. Umur 13, umur 20, tak ada masalah. Boleh belajar. Belajar alim, belajar kitab. Dan setiap bulan kita keluar dakwah anak murid kita, tuan-tuan. Kita ajar dakwah. Sebulan anak murid kita hantar 5 orang, 10 orang keluar dakwah. Bulan ni 5 orang budak lain. Bulan depan budak lain pula. Semua pelajar kita suruh khuruj dakwah jalan Allah Ta'ala. Kerana tidak ada ilmu yang paling besar melainkan dia akan berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang yang ada ilmu, dia tak ada dakwah, artinya tidak ada sifat Nabi dan Rasul pada diri dia. Dakwah itulah sifat Nabi dan Rasul. Keluar jalan Allah. Sebab jumpa manusia itulah sifat Nabi-Nabi dan Rasul. Doa bagi umat, ya Allah umat ni susah, ya Allah umat dosa, ya Allah umat ini. Itulah hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia benar. Sebab tu ulama-ulama India, ulama Pakistan kadang-kadang berjalan 2 tahun, jalan 3 tahun menyeru manusia pada jalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada ulama Pakistan, tuan-tuan Maulana ni semayan tahajud 30 juzuk baca Quran. Kita ni Tok Imam baca panjang sikit dalam hati, menatang Tok Imam. Ulama Pakistan 30 juzuk semayan dalam 1 rakaat ada. Kadang-kadang 2 rakaat 30 juzuk. Allahu Rabbi. Itulah ulama-ulama, itulah orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang hadir ni bolehlah derma di sejadah, ataupun tuan-tuan boleh jumpa saya, dan insya-Allah tuan-tuan boleh pergi ziarah di sekolah saya, pondok saya satu hari nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya sekadar tu pagi ni kerana saya ada kuliah muslimat pula dalam pukul 10.30 lepas ni di Masjid USJ Al-Falah USJ 9 ada kuliah muslimat pukul 10.30 pagi, dan saya nak balik ke Kelantan, dan insya-Allah minggu depan ni ada mari pula 2-3 masjid di Selangor ni, insya-Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.